sepakat yang kita bicara satu bab khas mengenai perkara-perkara yang khas, yang tertentu, yang istimewa untuk kita mesti kenal pasti mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terdekat adalah sedikit senarai, yang tukar bahasa istilahnya, senarai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah berkenal sikit sebanyak dulu. Begitu juga ada nama anak-anak Rasulullah. Begitu juga sedikit perjalanan sirah baginda. Antaranya yang paling besar adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Begitu juga bagaimana sejarah kelahiran Rasulullah, di mana dilahirkan, di mana dia diwafatkan, dan beberapa prinsip dan konsep yang kita nak ambil setelah kita selesaikan pengajian bab Nabi Rasul, umum Nabi Rasul, dan secara khususnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdekatnya ialah mengenai hal keadaan yang ada pada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi intikadnya, kita wajib intikad khasnya pada isteri-isteri Nabi ini. Mereka ni adalah orang yang baik, mereka digelar sebagai ummahatul mukminin, nisbah keimanan mereka dan bersahabatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan saja sahabat tapi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah digelar sebagai sahabiyah, maksudnya sahabat yang perempuan lah. Dan bila sahabat ni, umum para sahabat wajib kita intikad mereka ni adil, mereka dapat satu pangkat di sisi Allah Taala, radhiyallahu taala anhum wa radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan istilah lain, mereka adalah dapat satu kedudukan yang tinggi yang Allah Taala beri khas untuk orang yang ada pada zaman sahabat, yang Allah Taala memang sebut beberapa kali dalam Quran memuji hal yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan mereka, dan pujian yang Allah Taala datangkan ke atas mereka. Satulah kita dan pengarang kita ni dia sebut sedikit sebanyak mengenai ciri-ciri ataupun sedarai nama daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal 100% pun, sekali lalu namanya telah kita lalu, insya-Allah. Baik, apa yang kita nak sambung ni adalah seterusnya untuk kita nak faham perjalanan agama Islam kita. Bila kita dah selesaikan fahaman kita dalam bab ketuhanan, yang kita memang yakin Allah lah dia mempunyai uluhiyah satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala, yang dialah yang layak disembah, dan dia sajalah yang sempurna, yang boleh menunaikan segala hajat keperluan kita. Dan kita ni memang semestinya sentiasa berhajat dan memerlukan anugerah dan limpah kurnia daripada dia. Tanpa anugerah dan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, dan tanpa dia memberi dan anugerahkan kepada kita, siapa lagi yang boleh memberikan anugerah dan limpah kurnia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita dah selesaikan bab ketuhanan, begitu juga bab kerasulan, yang umumnya kita mengakui Muhammadur Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Tentulah dia manusia, dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat, bersifat dengan sifat manusia biasa, tetapi sifat yang tak menjatuh dan menggagalkan visi dan misi dia sebagai Rasul. Dan mestilah ada pada dia segala sifat kesempurnaan sebagai manusia yang jadi utusan. Antara yang telah kita belajar dulu ialah sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan mustahil apa yang di sebalik daripada empat itu. Jadi kalau kita dah faham perjalanan agama macam ni, yang kita nak sambung ni adalah dia nak sebut satu konsep umum yang bila kita beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena berjalan di atas muka bumi ini mengikut syariat dia. Dan untuk ikut syariat dia, istilah yang digunakan sini pelihara hukuman Allah Ta'ala, kena pelihara hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Kerana bila kita iktiraf Allah Ta'ala ni dia ialah yang ma'bud, yang layak disembah. Bila kita sebut la ilah, antara mana ilah ni, dia ma'budun bihaqqa, dia lah yang selayaknya disembah, yang sebenar-benarnya, yang mempunyai ciri untuk disembah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala dialah sebenar-benar Tuhan, bukan macam mana sangkaan orang lain yang ada tersalah anggap dan tersalah faham ada selain pada Allah Ta'ala boleh menjadi ilah. Bila kita iktiraf Allah Ta'ala ni dia ilah, dia layak disembah,
antara ciri besar melayakkan dia disembah, mestilah dia mencipta kita. Dan kita memang kena kenal pasti sungguh antara sifat Allah Ta'ala bila dia mencipta kita ni, maksudnya kita kena faham dialah yang mencipta seluruh alam ni. Yang kita bertemu dalam kitab dengan istilah Bahrul Alam, memang kita percaya dan i'tiqad dan yakin dengan seyakin-yakinnya tiada yang boleh mengadakan daripada tiada kepada ada ni melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Ada tak selain pada Allah Ta'ala yang boleh mengadakan daripada tiada kepada ada? Ada. Sebiji pasir pun takkan ada siapa yang boleh buat mengada daripada tiada kepada ada. Pasir pun tak boleh buat. Sebiji tepung, setitis air, satu molekul oksigen, sikit bahasa-bahasa sains gitulah, sebiji nasi, walaupun satu biji benih untuk mencambahkan dia supaya ada akar dan pucuk, sebiji telur untuk menetas jadi ayam, itik atau seumpamanya. Tiada siapa yang boleh mencipta daripada tak ada kepada ada dan boleh mengeluarkan benda mati, boleh keluar daripada dia benda hidup, dan benda hidup boleh keluar daripada dia benda mati, melainkan Allah Ta'ala saja. Itu yang kita akui, yang kita iktiraf pada Allah Ta'ala. Dia yang tukhrijul hayya minal mayyit, dia yang yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia saja yang boleh yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan benda hidup daripada benda mati. Contoh telur boleh jadi anak ayam. Tak ada siapa boleh buat, kan? Walaupun kita belajar dengan teknologi, buat kotak, buat lampu, buat air, dalam tempoh tertentu bagi dia golek dengan suhu macam ni, bagi dia lampu padam, boleh jadi anak ayam. Bukan lampu tu bagi jadi anak ayam. Tuan-tuan tak faham saya cakap tu, dengar lah saya sebut apa kan. Saya menetas ayam lah ni, kalau cara moden lah bukan perlu ayam lah, bubuh macam dalam oven tu, bubuh. Tapi adalah cara, ada teknologi dia. Dan siapa dia yang bagi jadi ayam dalam telur ayam tu? Dan ayam jadi ayam, itik jadi itik, angsa jadi angsa, dia takkan bertukar. Tiada siapa yang boleh mencipta macam tu melainkan hanya Allah. Dan tiada siapa yang boleh bersekutu, berkongsi dengan dia dalam masalah mencipta ni. Satu, sifat Al-Khaliq, sifat mencipta ni, daripada tak ada kepada ada, tiada lain yang boleh mempunyai dan memiliki sifat tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Yang bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sajalah yang boleh mempunyai sifat mencipta macam ni, maka yang itulah antara ciri-ciri yang melayakkan dia untuk dia disembah. Allah Ta'ala sendiri mengajar kita dan memberikan tunjuk ajar dalam Quran apakah ciri yang selayaknya untuk siapa yang disembah. Allah Ta'ala kata apa? Ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, kamu sembahlah Tuhan kamu. Siapa yang boleh jadi Rabbukum, boleh jadi Rabb, boleh jadi Tuhan, boleh kata yang layak untuk disembah ni, Allah Ta'ala sendiri memberikan huraian yang sepatutnya diberikan sembahan ni. Ciri pertama dia ialah alladhi khalaqakum, ialah yang mencipta kamu. Maksud cipta apa? Boleh jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Satu, ada tak selain pada Allah Ta'ala boleh mengada daripada tak ada kepada ada? Ada makhluk yang boleh buat semut seekor, boleh? Ahli sains boleh buat semut, lalat. Tu saya cerita lah hak besar-besar, cerita lalat lah. Boleh? Semut buat kuman seekor, boleh? Siapa yang buat semua? Allah. Jadi bila dia buat kita, dia milik kita tak? Tentulah dia memiliki kita. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah Ta'ala memiliki seluruh isi kandungan langit dan bumi. Bila dia memiliki kita, adakah dia biar kita begitu saja? Dia jamin kita rezeki pula. Dia adalah Ar-Razik, Ar-Razzaq. Innallaha huwa Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala dia lah memberi rezeki pada kita. Kita tubik keluar daripada perut ibu saja dah ada susu untuk kita. Dia takkan biarkan kita mati ke bulunya. Syarah tu agak panjang, cuma nak sebut ini ialah ciri-ciri yang melayakkan Allah Ta'ala. Dia ma'bud bil haq, dia layak disembah dengan sebenarnya. Dan bila dia khalik, dia malik,
dia Razik, tentulah juga atas kita nak bicara ni, dia Hakim. Dialah yang menentukan segala peraturan kat kita. Bukankah apa yang berlaku ni semua peraturan dia? Siang malam bersilih ganti 24 jam ni, siapa punya peraturan? Kita punya peraturan. Kita tentu siang malam, kita tentu maghrib, isyak, subuh, zuhur, bila. Kita tentu kita hidup mati. Kita tentu kita dapat rezeki banyak anak. Kita tentu kita dapat anak apa orang. Kita hidup mati kita bila. Kita kaya ke, boleh faham ilmu, tak faham ilmu ke, siapa bagi ilmu kita? Kita hidup ni berapa banyak kita duduk mendapat, berapa banyak boleh makan minum, berapa jangka hayat kita lagi yang tinggal, berapa yang telah kita lalui, semua siapa punya ketentuan ni. Dan dia tentu ni bila lagi kat kita ni, azali lagi kan, sedia lagi sebelum diciptakan makhluk, semua dalam ketentuan dia. Atau istilah disebut ulama, Allah Ta'ala dia bukan saja Khalik, dia adalah Malik, dia juga Ar-Razik, dia juga adalah Al-Hakim yang menentu dan membuat keputusan segala apa yang ada pada makhluk. Antaranya nisbah kita sendiri, nak jadi lelaki ke, nak jadi perempuan ke, masa kita duduk dalam rahim ibu lagi, Allah Ta'ala dah perintahkan malaikat untuk dicatat, ditulis dan ditentukan segala hal yang bakal berlaku pada kita. Bahkan sebelum ada dalam rahim ibu lagi, segala ketentuan ni dah sabit pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam maklum Allah azali lagi. Baik, di atas kita faham kata semua ni berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, kena tak kita turut kehendak dia? Mesti. Jadi antara kehendak dia, kita kena faham hukum hakam dia, yang bila dia tetapkan satu perkara, mesti kena ikut. Satu dia kata halal haram, mesti ikut mana hak halal, mana hak haram hak dia. Jangan buat halal haram ikut kita. Satu badan yang nafsu kita tak boleh ikut, cam dia elok, buruknya nafsu kita, huduhnya diri kita. Mana hukum hakam yang dia tentu, mu kena sembahyang macam ni, mu kena menuntut ilmu macam ni, mu bodoh hak ni, kena ngaji hak ni. Kita habis-habis langgar. Yang mana hak bodoh kita tak mahu ngaji, yang mana kita tak disuruh ngaji, yang tu kita cari. Maksudnya kita degil, kita tak nak ikut hukum hakam dia, dan nafsu kita tak boleh ikut kehendak dia. Kita pada masa tu tak diistilahkan sebagai hamba dia, kita ialah hamba nafsu, kita hamba syaitan, hamba dunia, hamba kepala otak kita yang turut. Pasal kita tak ikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak jadi hamba Allah, mestilah kita ikut dan pelihara hukum hakam dia. Yang ni yang kita nak sambung. Bila kita dah i'tiqad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan betul, kita mengiktiraf hanya Allah Ta'ala saja, dia saja yang memang layak untuk disembah, pasal dia lah mencipta kita, dia Khalik, dia Malik, dia Razik, dia Hakim. Jadi antara kepatuhan yang ada pada kita, kita kena iktiraf segala hukum hakam dia, kita kena kenal. Lepas tu kena patuh tak? Kalau tak patuh macam mana? Tunggu lah, janji lah, kita akan terima balasan. Kadang-kadang dia bagi balasan tu tak nanti di akhirat tu, lah ni dia bagi cash tu. Tu makan tak habis tu. Pasal apa tu? Pasal kita dah hak kepada dia, dan mujur dia bagi kat dunia. Orang kata makan tak habis tu, kok kita boleh sedar dan insaf, boleh balik semula pada hukum hakam dia. Jadi apa yang dia buat kat kita tu, atas kita belajar berakidah juga, ada yang kita dah lalu pun, wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala dia mesti melakukan apa yang selayaknya untuk kita. Dia tak akan buat benda yang menzalimi kita. Allah Ta'ala pun dia bukan zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak akan ada apa-apa pada Allah Ta'ala nisbah bahasa zalim kepada hamba dia. Dia tak akan menzalimi kita, bahkan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami yang telah menzalimi diri kami sendiri. Banyak hukum hakam dia yang kita tak ikut, dengan sebab tu kita lalai dan lupa daripada perintah dia. Jadi rosak binasa tu bukan orang lain tapi kita sendiri. Jadi apa yang dia nak sebut ni adalah nak sebut beberapa hukum hakam. Tambah ke depan ni yang dia akan sebut ada istilah kulliyat yang 6, yang maksudnya satu prinsip dalam agama kita. Bila sebut saja Islam, mesti kena jaga 6 perkara ni. Jadi dia nak sebut prinsip pertama dulu, itulah mengenai kewajipan kita sebagai hamba Allah. Untuk kita diiktiraf sebagai hamba, mestilah apa ketentuan Allah Ta'ala yang dia perintah kat kita, kita kena ikut dan patuh.
barulah kita boleh jadi hamba Allah, baru nanti kita dinilai sebagai orang yang taat pada Allah Ta'ala, dan kita boleh tujukan pula nafsu kita dan keinginan kita. Tidak ada keinginan lain yang kita ikut dan patuh melainkan keinginan Allah Ta'ala, baru kita jadi hamba Allah Ta'ala. Kalau kita tak ikut, maksudnya kita ikut keinginan kita ikut keinginan nafsu, kita ikut tunjuk ajar daripada syaitan dan iblis. Kalau disebut manusia pun kita ikut manusia yang bernafsu syaitan dan iblis. Yang ni yang menggagalkan hidup kita untuk jadi taat kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi wajib atas kita pelihara hukum Allah Ta'ala. Ayat pertama dia yang sebut wajib atas mukallaf mengerjakan barang yang Tuhan fardu ke atasnya. Fardu yang kita sedia maklum, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu fardu yang dalam rukun Islam paling besar adalah tuntutan kalimah syahadah la ilaha illallah, yang kalau ambil dengan bahasa kita, yang Allah Ta'ala fardu pertama sekali apa dia? Kita mesti kena kenal Allah Ta'ala. Kenal antaranya macam saya sebut tadi lah, kita kenal dia yang layak disembah. Antara kelayakan dia disembah, dia Khalik, dia Malik, dia Razik, dia Hakim. Sampai dalam hati kita yakin di atas kesempurnaan Allah Ta'ala, yang dia yang buat makhluk. Alam ni semua baharu, alam ni semua adalah asal daripada tiada, Allah yang mengada. Bila Allah Ta'ala mengada, tentulah dia memilik. Bila dia milik, tentulah dia urus. Antara urusan dia ialah rezeki, dan dia beri pula taklif pada kita untuk ikut peraturan dia. Jadi kalau kita dah faham prinsip tauhid ni, memanglah pastinya apa yang Allah Ta'ala fardukan pada kita, mesti semua kita ikut. Satu benda besar sekali yang Allah Ta'ala fardukan atas kita, kena kenal sifat dia. Mesti sampai kita kenal Allah, sampai tidak ada apa yang kalau fahaman kita dengan Allah Ta'ala ni boleh jadi ragu kita kepada dia. Mesti sejelas itu kita kenal Allah Ta'ala, yang antara lain bila dia beri satu hukum hakam, kita tak pilih-pilih dah, bahkan sami'na wa ata'na. Quran kata macam mana? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak sayugia bagi orang mukmin lelaki atau orang perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah Ta'ala ataupun Rasul dia menetapkan satu hukuman, satu ketetapan yang kita kena ikut dan patuh, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kita ni ada perasaan nak pilih mana yang perintah Allah Ta'ala dan Rasul, yang kita sesuai dengan kita nak ikut, yang mana tak sesuai kita nak tinggal. Kalau orang mukmin lelaki perempuan macam mana, dia takkan jadi begitu. Bahkan semuanya akan sambut dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuh, kami turut. Sebab kita dah mengaku la ilaha illallah. Ilah ni Allah Ta'ala saja, kepatuhan mutlak hanya pada Allah Ta'ala. Kita takkan patuh dan takkan turut, melainkan hanya diri kita ni kita nak jadikan supaya boleh jadi hamba Allah Ta'ala. Hamba maksudnya kita nak ikut patuh seluruh hukum hakam dia. Jadi itu yang wajib atas kita, kita kena kenal apa yang Allah Ta'ala fardu atas kita. Paling besar tu yang kenali Allah, ataupun bahasa lain kena faham bab ketuhanan, kena faham maksud kalimah syahadah, dan apa tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita. Itulah cara perjalanan hidup kita. Kalau kita ambil lain daripada perjalanan yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah, hancurlah kita. Pasal apa? Kita tak dipanggil hamba Allah, kita tak dipanggil kasih Allah, kita tak dipanggil pengikut Nabi Muhammad, kita tak dipanggil umat Nabi Muhammad. Kita panggil siapa? Hamba nafsu, hamba syaitan, hamba dunia, hamba duit, hamba perut, hamba siapa saja yang kita hidup kerana dia. Hamba kerja, hamba kebun, hamba getas kerak, hamba lagi hantar hamba taik burung. Kalau yang jenis taik burung, cik taik burung lah. Hamba apa lagi? Hamba meniaga, hamba durian, hamba manggih, hamba langsat, hamba apa? Kalau duk belah lembu kambing sampai muka jadi tuan kambing, mu jadi hamba kambing dengan lembu sampai mu tak sembahyang maghrib. Ni bukan tuan kambing. Tuan kambing ni, kambing ikut kita, mana hak degil tu sebelah. Ni kita yang jadi bek. Kalau kambing masuk kandang, kita lebih pada kambing ni. Kambing masuk kandang, kita tak kerti nak solat, nak sembahyang.
Kambing makan ajar, pasal ajar masuk kandang, kita tak erti, tak makan ajar, nak pergi mengaji, nak pergi menasah, nak dengar menjelas ilmu. Kita bukan hamba Allah Ta'ala masa tu. Tuan hamba kambing dengan lembu, bukan tuan kambing. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Jadi kewajipan atas kita kena mengikut apa Allah Ta'ala fardu atas kita. Baik. Dan tidak kerjakan sekalian perkara yang dilarang ke atasnya. Apa yang Allah Ta'ala larang kat kita, tinggal. Yang ni yang kita kena semak, yang ni yang nisbah hukum zahir yang kita kena belajar, yang kena faham. Mana dia perjalanan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda yang disuruh dan dilarang. Bila kita gagal belajar hak ni, tu yang kita istilahnya apa? Jadi bingung mana perintah Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tak perintah. Larang pun kita tak tahu mana yang Allah Ta'ala larang, mana dia tak larang. Yang ada orang sekerat orang dia lagi curi. Apa masalah ni? Mungkin tak kenal, kadang-kadang dia kenal. Pasal yang tu orang kafir pun tahu lah hak orang tak boleh ambil. Orang kafir pun tahu. Ni macam mana orang Islam boleh tak tahu ni? Dia bukan tak tahu, tapi dia langgar. Langgar ni masalah apa? Masalah ilmu kan? Tak, masalah tak kenal Allah Ta'ala. Dia tak rasa Allah Ta'ala duk pandang dia, dia tak rasa Allah Ta'ala duk tengok dia, dia tak rasa Allah Ta'ala akan balas dia di akhirat esok. Tu kata punca dia besar sekali dalam permasalahan umat ni, menyebabkan jadi tak boleh lurus perjalanan hidup dia ialah bila tak kenal Allah Ta'ala. Satu antara nak kenal Allah Ta'ala ni, kenal nisbah Allah Ta'ala sendiri, apa sifat dan kelayakan yang ada pada dia, melayakkan dia disembah. Dengan sebab tu gerung kita ke dia. Dan antaranya kita kena tahu perjalanan mana yang dia bagi kat kita, perjalanan halal ataupun haram tu, supaya yang mana yang dia fardu kita boleh ikut, yang mana yang dia tinggal kita boleh, yang mana dia larang kita boleh tinggal. Dan kaedah sebut ulama, kalau kita betul-betul perjalanan hidup kita ikut Allah Ta'ala sungguh, memang bukan saja hak Allah Ta'ala fardu kita ikut, bahkan hak sunat pun tidak akan ada perkara yang kita tinggal. Kalau kata larangan, jangan kata kita nak langgar hak haram, hak makruh pun kita tak langgar. Bahkan jangan kata nak langgar hak makruh, hak benda harus pun kalau istilahnya lara, kita tak akan buat perkara lara itu. Pasal apa? Orang mukmin ni Quran kata apa? Qad aflahal mu'minun. Sukses sangat orang yang betul-betul beriman, hati dia mau benar dengan Allah Ta'ala. Orang mukmin ni antara ciri dia macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saya nak sambung yang belakang tu. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Kalau dia betul-betul mukmin, takwa sungguh pada Allah Ta'ala, kenal sungguh Allah Ta'ala, sampai tahap walladzina hum 'anil lagwi muridun, dia akan palingkan diri dia, jasad dia, hati dia daripada perkara yang nama lara. Lara pun tak mau ambil. Jangan kata hak makruh dan haram, lara pun tak mau ambil. Maksudnya saja-saja nak duduk kedai kopi main dam macam mana? Agak-agak orang beriman sempurna buat tak gitu? Jawab balik tak? Tak. Soal nak kita duduk lagi tak kedai kopi main dam? Duduk lagi tak? Oh, cerai lagi lah kita. Cerai lagi. Cerai ke kau yang? Kau tu bukan kau. Hamulai kau tu lembu. Boleh lah. Tajam melawak sambil-sambil tu. Inilah kita. Pasal apa? Pasal kita belum kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh, yang kita tak boleh nak tinggalkan larangan dia. Tu kata haram memang tak boleh. Kalau orang mukmin betul-betul, jangan kata hak haram. Hak makruh pun dia tak tekah. Jangan kata hak makruh. Hak ni haram mudak, makruh mudak, tapi istilahnya lara lah. Maksudnya semoleknya jangan duk buat lah benda tu. Hak tu boleh tak maksud. Kalau katalah kita ni duk kenyang lah, bukan duk lapar pun. Kita kadang memang tak lapar, tapi pergi kat dapur tengok tu, ambil cucur suap kat mulut. Contohlah kan. Kalau orang mukmin macam mana? Mukmin betul macam mana? Tak ada masa aku nak pergi pegang tu, nak pergi masuk kat mulut. Tak ada lah. Aku duduk ingat Allah Ta'ala. Kita macam mana? Ada macam tu tak? Mudah-mudahan ada. Satu yang kita nak mengaji ni, belajar. Tambah pula kita ada guru pula yang memang dia sampai tahap tu dan dia nak asuh kita supaya dapat tahap tu. Ya, kalau saya kat sini pun saya tak cerita lagi tak, tu yang bulan puasa orang ni pun dan lagi pergi India sekali lagi, boleh duduk 21 hari duduk sana tak tidur malam kan.
malam tak tidur, penuh program. Bukan untuk qiyamul lail, untuk ibadat saja, tapi yang besar yang diajar itu asuh kita perjalanan hati, macam mana hati kita boleh sentiasa ingat Allah Ta'ala dan faham ke Allah Ta'ala. Asuhan itu sebulan tu, mari sampai tu, yang diasuh tu macam mana hati kita ni boleh imanan wahtisaban kepada Allah Ta'ala, macam mana hati kita ni boleh tasdik pada Allah Ta'ala, hati ni sentiasa ingat ke Allah Ta'ala. Pasal kita ni kadang ingat Allah Ta'ala waktu tertentu ya, zikir, tasbih, sembahyang, baca Quran, masa tu ingat Allah Ta'ala. Tu pun bukan duk ingat mana. Sembahyang pun duk lalai ya. Yang ni macam mana dia ajar kita nak asuh, di luar sembahyang pun ingat Allah Ta'ala. Bayang tengok dalam sembahyang ingat ke mana. Dan ada lagi tuan guru dan anak-anak murid dia, istilahnya ustaz-ustaz dia, khalifah-khalifah dia, yang pakar-pakar dalam bab tu dan menerima latihan untuk jadi macam tu, dan mereka dah jadi macam tu. Kita pergi sana, dia asuh kita untuk jadi macam ni. Tuan dengar macam tu, seronok. Best tak? Agak-agak memang best tuan. Tu saya nak pergi bulan 12 ni, nak pergi ujung bulan 12 dengan bulan 1 lebih kurang angkat 20 hari lebih juga. Pasal memang dia ada majlis besar setahun ni 2 kali lah, Ramadan dengan bulan Rabiul Awal. Awal ni kemuncak dia 15, jadi kami akan pergi sebelum Rabiul Awal lah, Haram Safar 15 Safar, tak 15 pun dalam 20 lebih Safar, sampai 15-18 kot habis acara dia, acara tahunan yang 2 kali, bulan Ramadan dan bulan Rabiul Awal tu. Dan dia buat tu apa? Dia buat macam kursus, memang 24 jam isi program untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala. Dan nak kenal tu bukan saja kenal dengan ilmu, tapi dia ajar sekali macam mana latihan, macam mana nak bagi ingat, apa kaifiat dan cara dia, dan perjalanan dia, semua perjalanan mengikut silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa dia, kita selalu duk dengar Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, apa dia perjalanan dia macam mana. Dia ajar kita bukan saja perjalanan zahir, tapi perjalanan batin hati kita ni macam mana supaya kita boleh ingat Allah. Jadi asal saya nak sebut ialah kalau orang yang memang iman dia kukuh sungguh pada Allah Ta'ala, jangan kata benda kalau nisbah suruh fardu, memang kita akan buat punya. Bahkan buat ni bukan dengan perasaan terpaksa, tapi buat dengan perasaan kasih, seronok, suka, dan nak tunggu, nak buat pula rasa rindu dan tertunggu-tunggu. Macam kita ni nak isyak ni, sampai isyak ni subuh je tak? Bukan istilahnya kalau boleh tak sembahyang subuh tak apa, tak macam tu, bukan macam tu. Habis sembahyang isyak ingatlah subuh, dan sebelum subuh macam mana, fikirlah nak bangun awal, nak tahajud, boleh witir. Kalau boleh lagi banyak lagi masa, boleh bangun awal lagi molek, fikir boleh, baca Quran boleh. Kalau jenis orang duk ngaji, nak ngapal, nak boleh ngajar, nak boleh sentiasa hati kita duk fikir, sibuk diri kita ke Allah Ta'ala. Subuh tu kemuncak siapa? Tu fardu, hak besar. Dan sebelum tu macam mana? Qabliyah subuh, tu azan subuh, pergi masjid nak pergi jemaah, baca Quran, istighfar dulu, selawat dulu, apa saja tu, ataupun duduk tafakur fikir, tengok langit bumi untuk kita faham ni adalah penciptaan Allah, Allah khalik dia, Allah lah mencipta dia. Kalau lepas subuh pula tu, lepas subuh gedi-gedi nak sembahyang, tapi faham lepas subuh tak boleh sembahyang, wadah gedi-gedi macam mana pun tak boleh sembahyang, break. Pasal apa? Allah Ta'ala tak pergi sembahyang waktu larangan tu. Kita kalau mujur tak boleh sembahyang, aku bukan gaji tu ke mana, betul tak? Itu kita. Kalau sahabat dulu macam mana? Kalau boleh nak sembahyang tak, sampai Allah Ta'ala bagi break, mu tak boleh sembahyang lagi, mu tunggu naik matahari segala lebih kurang setengah jam daripada terbit matahari baru boleh solat tu. Mu nak sembahyang syuruk ke, mu nak sembahyang duha ke, ikut mu. Tu pun duha 8 rakaat kan. Habis sembahyang 8 rakaat nak buat apa pula? Duk ingat zuhur tu, sembahyang pun apa? Kalau orang dulu macam mana? Sembahyang sunat sampai dekat nak zuhur kembang, tak boleh sembahyang dah. Allah tak boleh sembahyang lagi. Nak kata apa ni? Merindui nak buat taat pada Allah Ta'ala sampai teratur. Kita macam mana?
boleh sembahyang fardu pun bujur macam tu kot kan. Oh jauh je perjalanan kita lagi tuan untuk jadi atas nama orang yang nak taat dan nak jaga hukum agama Allah Ta'ala ni. Jadi asal saya nak syarah tu nak cerita apa? Nak kata ciri orang mukmin ni, Allah Ta'ala cerita walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dia benda-benda yang nama lagu paling tambah nak tengok TV, nak tengok Astro saja-saja, nak belek internet, nak pergi tengok cerita kartun, dak dah tambah pula tengok meluat aku tengok ni pening aku push buat tu. Kita macam mana? Kita macam tu saja saya tunjuk perangai kita kan. Kita ni seronok Allah azan pula dah tengah syok tengok cerita azan pergi sembahyang betul. Ingat ke sembahyang ke ingat tengok cerita tu? Ingat tengok cerita tu. Tambah pula boleh tangguh tengok cerita ni dulu pergi habis tu saya pergi sembahyang bukan tambah sembahyang. Kita macam tu. Orang yang beriman je nak tak teringin aku nak tengok ni sembahyang tu besar lagi. Allahu Akbar, Allah besar sekali, Allah hebat sekali. Cerita ni ada apa merepek meripuk lah. Hati sampai macam tu. Jadi nisbah kita mukallaf tuan, memang kita kalau boleh kena cari jalan macam mana nak boleh duduk kedudukan ni. Yang para awliya kita, para ulama kita, inilah perjalanan yang mereka lalui dan mereka duduk tempat ni. Betul, bayang tengok Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi satu hari semalam 30 juzuk Quran dah. Macam mana? Macam apa? Macam Quran satu hari satu malam 30 juzuk. Kita setahun pun tak habis 30 juzuk. Betul. Ramadan satu hari 2 kali khatam, siang sekali malam sekali. Macam mana takwa dah? Untuk bayang takwa dia dulu mana. Agak-agak tak nak main dam. Tengok internet, kalau ada TV lah, agak-agak dia tengok TV lah. Agak-agak ada masa nak sembang tak? Tak ada. Hari-hari dia dengan Allah Ta'ala lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu baca saja, kita pun baca saja. Dia macam mana? Dia dah hafal daripada umur 7 tahun ni. Orang pula tu dengan didikan Arab dengan Nahu 14 tahun boleh keluar fatwa. Agak-agak dia baca Quran ke mana? Siap dengan makna tu lagi. Kita nak baca juzuk sehari pun terhegeh-hegeh dalam baca baris tak apa betul, hukum pun langgar, tajwid tak ingat, makna jauh sekali. Takwa tak dia mah? Boleh lawan tak? Boleh challenge tak? Memang tak challenge kita tak, tapi nak kata apa? Macam itulah hamba Allah Ta'ala hak taat. Dengar tu Imam Syafi'i, sahabat agak macam mana? Rasulullah macam mana? Ni Rasulullah ni kalau dia tidur pun dia kata apa? Yang tidur tu mata aku tapi hati aku tak tidur. Dia ingat Allah Ta'ala macam tu. Kita macam mana? Terang mata tak tidur pun hati tidur, tambah mata tidur. Saya tak sebut ke tuan-tuan lah, saya sebut saya ni. Ya Allah, kata banyak lah kita kena belajar. Saya pergi tempat macam tu tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz dia duk cerita macam mana perjalanan ulama-ulama para awliya dulu, macam mana latihan yang mereka dapat, apa yang mereka ni duk sibuk dengan Allah Ta'ala. Kita dengar ni jauh lagi tentang berjalan kita. Kita ni setapak pun tak lagi. Kata nak duduk baris pun tak betul lagi. Kita duduk dalam baris sah pun tak betul lagi rupanya. Maksudnya kita belum ada ilmu untuk bersedia untuk berjalan pun lagi. Memang berjalan siap dah, bahkan dah sampai. Baik. Jadi kalau orang yang sampai ke puncak taat pada Allah Ta'ala macam ni, tentulah nisbah wajib dia yang sebut tentang wajib dulu. Wajib dia tanya menyuruh dengan membuat baik. Orang macam ni memang mulut dia tuan-tuan akan keluar cakap-cakap semua kebaikan. Dia akan cakap keluar kebaikan. Duduk dia takkan sembang benda lain lah. Saya duduk sana dah duduk 21 hari. Memang tengok duduk grup tu, tambah kita duduk jumpa ustaz-ustaz dia, duduk dia tak sembang lain lah. Kita duduk ni, hati kita mesti jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Kita duduk menapah turun naik tu, kena ingat Allah Ta'ala.
Kita menapah pun, bayang tengok siapa bagi kita menapah. Besar tak peranan menapah ni. Menapah pula dengan sebab menapah tu darah punya boleh masuk oksigen, boleh proses makanan. Siapa buat semua tu untuk kita? Allah tak. Kita jangan kata nak rasa proses makanan tu, menapah tu pun kita tak syukur ke Allah Ta'ala. Duk tu saja diajarlah semua untuk bagi kita sentiasa fikir ni ke Allah Ta'ala saja, supaya kita sentiasa kenal ke Allah Ta'ala, dan kita rasa Allah Ta'ala yang mentadbir dan menganugerahkan segala limpah kurnia dia kat kita. Daripada mula-mula kejadian kita, daripada tak ada dia bagi ada, daripada air mani sampai jadi lahir, lepas tu dah besar sampailah ni boleh menapah. Itu baru menapah. Makan, minum, mendengar, melihat, bercakap, berjalan, kederat ni macam mana? Semua hak Allah tak. Dan dia bagi ni peri kan, dia bagi tugas kat kita, semua ni amanah tak. Dia suruh kita buat mengikut perintah dia tak. Duduk yang tadi itu sembang dia. Oh, ya, saya kata sampai tak boleh tidur tau. Siapa? Tuan bayang tengok, kita duduk orang macam tu, balik lah dengar. Saya kena dengar tu tuan. Dia cerita kaedah bagi latihan macam ni tuan. Saya nak cerita apa ni? Bila kita dengar tu, kata apa? Letih pun macam mana? Seronok duduk dengar dia cerita tu. Kita nak cerita pun tak pandai. Dia macam mana? Dia duduk jalan tu dah. Dia duduk dalam perjalanan macam tu dah nak sampai ke Allah Ta'ala. Kita ni nak cakap macam tu pun tak boleh. Dia dah sampai. Saya duduk melengung tu kan. Dia orang sampai, aku ni nak sampai bila nak takut ni. Betul tuan, kita ni bila kita duduk dalam masyarakat yang kita jumpa orang lebih baik daripada kita, baru kita akan rasa kerdilnya diri kita dan jauhnya kita ni daripada ikut perintah Allah Ta'ala. Satu, kita dalam berakhirat ni kita tak boleh tengok orang di bawah, nak tengok orang atas. Orang lebih takwa dia. Saya nak sebut pasal program sana, memang antara saya duduk sana ada, memang mula-mula mari tu tidur kat lah pasal letih berjalan apa. Duduk dalam 21 hari 17 malam memang tak tidur malam. Tak boleh tidur kan. Tidur rasa rugi gila. Pasal apa? Pasal kita rasa masa tu sangat berharga. Beratur Ramadan pula, dia istilah kalau sebut dari sudut gaji ya, selalu kita gaji 1000, bulan Ramadan gaji 70,000. Boleh duduk saja. Selalu segerak harga RM1 sekilo. Ni segerak harga RM70 sekilo. Duduk dia kan. Kalau boleh pokok tebang, pokok getah begitu pergi habis. Betul tak? Dia habis tak menitik toreh lagi. Tak habis toreh lagi. Betul tak? Pasal apa? RM70 sekilo, gila pun. Itu asas lah tu, asas. Belum cerita Lailatul Qadar lagi. Kalau Lailatul Qadar selalu RM1 ni 1000 bulan. Ish. Tu tengok kan. Boleh duduk dia. Agak tidur tak tidur? Baru kita berasa nilai dah. Dan kita tengok ramai orang tak tidur. Nak tidur tak boleh. Mai balik Malaysia kan tengok semua pakai tidur. Tidur lagi. Saja tak sebut suasana. Allah. Ini kita kena cari suasana. Baik. Jadi satu, kalau duduk jadi memang kita akan jadi satu sikap kita menyuruh dengan buat baik dan menegah daripada pekerjaan yang jahat. Kalau duduk tempat tu tuan, nak tengok orang jahat tak ada. Semua jumpa-jumpa ni semua baik-baik. Jahat ni bukan jahat. Mana yang buang masa ni dia akan nasihat. Dia udah duduk sembang ni, bagi betul zikir nampak. Bagi zikir. Baik mau fikir Allah Ta'ala, dia yang menciptamu. Hadirkan la ilaha illallah. Hadir kata Allah Ta'ala, dia yang cipta aku. Bagi kita rasa macam kita duduk dalam rahim ibu, Allah Ta'ala ni dia sedang proses aku untuk aku jadi. Dan memang dia dalam proses sentiasa menganugerahkan kepada kita dengan tanpa henti untuk kita terus hidup atas muka bumi ni. Cuma kita tak rasa. Baik mau duduk, mau fikir tu, bagi ingat Allah Ta'ala, mau rasakan Allah Ta'ala, duduk beri mu 24 jam tanpa henti. Dia nasihat tu, duduk. Macam kita tengok elektrik, lampu ni duduk menyala. Buka ni lampu menyala ni, elektrik main sekali je kan terus tanpa henti. Kalau berhenti ke mana? Padam kan? Kipas ni
Elektrik terus ada ke berhenti saat ada saat tak ada. Kalau berhenti macam mana? Apa lah kipas tu? Kita ni Allah Ta'ala bagi hayat, berhenti kan terus bagi. Rasa ada Allah Ta'ala terus bagi? Tak rasa. Bagus elektrik lagi. Bagus lampu lagi. Lampu botol dia dapat elektrik 24 jam tak berhenti. Kita tak pernah rasa bahawa Allah Ta'ala bagi kita hidup. Rugi lah kita. Oh, kena buah gitu tuan-tuan. Melengong tu. Bodohnya aku. Main lampu cerdik lagi. Lampu pun kita tengok menyala pasal elektrik 24 jam lalu. Kita ni 24 jam Allah Ta'ala bagi mata, bagi telinga, boleh mendengar, boleh hidup, boleh menapa. Kita tak rasa Allah Ta'ala duk beri kita. Kita tak rasa tu. Tak rasa tu. Tu amar makruf nahi mungkar dia dalam bentuk macam tu kan. Nak tengok hak maksiat apa-apa tak ada. Nak dating, nak tengok perempuan pun tak ada kawasan tu. Kalau tengok perempuan pun semua berpurdah, mau tutup muka hitam. Tak ada nak tengok Baik, dan wajib ia tegah orang bercuri. Baik, dari segi kewajipan ada macam ni. Dia kata wajib kita cegah daripada benda mungkar walaupun kejahatan seperti yang ia kerja sekalipun. Yang ni dia sebut kemuncak kewajipan mencegah mungkar. Cegah mungkar ni walaupun kita dah buat benda mungkar, orang sebelah kita dah buat benda mungkar, kita buat suku, tapi hak dia buat tu kita kena beritahu, mau buat ni benda salah, betul tak? Walaupun kita dah buat benda salah, sepatutnya kita kena berhenti. Kalau kita tak berhenti sekalipun, nisbah kita buat dosa tu tentang kita punya dosa, kita kena mengaku dosa tu dosa kita dan benda tu salah dan kena iktiraf dia ialah dosa. Yang kawan tu kita kena beritahu, mau buat ni benda dosa tau, walaupun kita dah buat benda dosa tu disebut tu. Dan wajib ia tegah orang mencuri walaupun ia sendiri tengah bercuri sekalipun. Kewajipan macam ni. Tapi selalunya ada tak orang mencuri, kawan dia mencuri, dia kata mu jangan mencuri, biar aku mencuri seorang cukup lah, tapi mu jangan mencuri. Ada macam tu? Tak ada, dia ajak sekali. Ni kalau kita perhatikan kan, kita punya kelemahan sampai tahap ni. Kalau ikut nisbah kewajipan tu, sama-sama kita duk buat maksiat pun kita kena cegah lagi orang buat maksiat di sebelah kita. Maksudnya maksiat kat kita suku, dan kita kena mengaku yang maksiat ialah maksiat. Jangan bagi halal benda haram. Halal benda haram ada bab nanti ke depan jadi murtad tu. Pasal hukum Allah Ta'ala mana boleh kita ubah hukum. Kita bukan Tuhan nak boleh ubah hukum. Yang boleh menetapkan hukuman ni Allah Ta'ala saja. Jangan hak halal boleh jadi haram, haram jadi halal, tak boleh. Betul, kalau ada orang buat benda haram, hak kita buat tu kita kena mengaku hak kita buat benda haram. Hak dia buat benda haram tu kita kena kata kat dia, mu buat ni benda ni haram, betul tak? Mu jangan mencuri. Kata kalau mu curi tu apa dia? Memang aku mencuri, tapi aku tahu aku mencuri. Tapi mu curi tu mu sedar, mu curi tu salah, dan kalau boleh mu jangan curi. Ada tak mencuri macam tu? Memang boleh. Dia macam cerita Piramli kot kan. Kalau ada Piramli, kalau buat filem, Piramli buat filem itu macam mana, kepala otak pun satu, kepala otak aku satu. dia ada cerita macam tu lah, tapi tak ada kot dia buat filem tu. Kalau ada, kalau maksudnya dia pun mengaji kita tak. Aku ni penyamun tau, kau pun penyamun. Kau tak boleh jadi penyamun. Yang kau tu penyamun, aku penyamun, aku tahu aku penyamun, tapi kau tak boleh jadi penyamun macam aku. Kau ni macam orang gila lah. Gila pun tak gila, tapi aku cerita ni, kau kena jangan jadi penyamun. Kalau jadi penyamun aku tumbuk kau. Jadi kau pun aku nak tumbuk, kau tumbuk lah. Dia boleh buat cerita gila macam tu, tapi betul tak dia buat cerita tu? Betul. Walaupun tengok macam bodoh cerita Piramli ni kan, tak. So tengok cerita-cerita dia semua ada pengajaran, walaupun dia lawak saja nak ambil naik Piramli je. Cerita apa dia, bukan nak cerita suruh tengok cerita Piramli tu, tapi saya nak kata apa, ni macam kelakar ke. Kita duk buat salah, kita ada kawan kita duk buat salah, orang yang duk buat salah tu kita kena tegur dia buat salah walaupun kita duk buat benda salah. Walaupun ada orang kata-kata dia macam ni, dia kata apa, kita duk buat maksiat, kita duk tegah orang buat maksiat. Orang kita kena berhenti dulu buat maksiat, baru boleh tegah dia. Tak, kaedah kita dalam syarak tak syarat untuk kita tegah orang buat maksiat kita kena berhenti pada maksiat. Tidak. Walaupun kita duk buat maksiat, tu yang disebut walaupun kita mencuri, orang yang sebelah kita duk mencuri, kita kena tegah dia daripada mencuri. Dia boleh jadi macam ni tau. Kita mencuri, mungkin kita meneruskan mencuri.
Bila kita tegah dia mencuri, kita tengok dia tak mencuri, tinggal kita mencuri. Dan bila kita mencuri dengan sebab kita tegah dia tak mencuri, dia boleh insaf dengan kita sekali tak mencuri. Aku duk tegur dia, dia boleh berhenti dia mencuri, tapi aku duk mencuri. Gila apa aku ni? Baik aku tak berhenti, aku jangan mencuri. Aku pun kena berhenti tak? Betul tak? Satu ada hukum tu. Tapi bila kita tak ada macam mana? Satu bahaya kalau kita duduk di pasal dia sebut tahap ni. Bahaya sungguh kalau kita ni dah jahat, kita ajak orang lain jahat. Bahaya gila ni. Satu dia nak tunjuk apa? Jahat, kita jahat seorang tu satu hal. Dan kena iktiraf jahat kita, salah kita adalah salah kita. Jangan bagi orang lain jadi jahat macam mana kita jahat. Walaupun kita duk jahat. Nasihat dia untuk jadi molek walaupun kita duk jahat. Sepatutnya macam mana? Kita pun kena ubah diri kita jangan jadi jahat. Dan sekurang-kurangnya kena faham macam ni. Apa dia? Kita sedar kita ni orang jahat. Dan kita tak nak bagi orang lain jadi jahat macam mana kita jahat. Dan kita mengaku yang kita buat tu kita jahat dan kita sedar kita jahat. Dia nak jahat tu sebenarnya. Satu bahaya orang yang dia mencuri, dia ajak orang mencuri, dah satu dosa. Bahkan dia mencuri ni, aku mencuri ni tak apa, sikit je. Mu kata tak apa tu, menghalalkan benda haram, mu kafir orang satu. Naudzubillah. Bahaya tu. Inilah bahaya dosa. Yang pernah Rasulullah syarat kata dia kadal faqru ayakfur. Sifat fakir ni dia hampir-hampir boleh jadi kufur. Maksud apa? Kan bila orang miskin susah, duit tak ada, makan tak ada, anak bini nak makan, macam mana? Curi berdosa. Rasulullah kata fakir ni boleh jadi kufur. Masa bila kufur? Aku mencuri ni bukan untuk aku, untuk anak bini aku. Ibu aku curi sikit lah. Aku curi sikit lah tu, boleh jadi kafir. Macam apa? Menghalalkan benda haram. Itu bahaya dia. Kuat sikit. Dia kata yang diharuskan, ni curi yang diharuskan. Mana ada curi yang diharuskan? Mula jatuh nenek mana? Ya. Selah. Tu tak mau sebuah pelik-pelik tu. Baik. Jadi dia nak sebut apa? Ni tanggungjawab kita nak pelihara hukum Allah Ta'ala macam ni. Satu betul tindakan kalau macam ni. Ada bapa isap rokok, dia tak bagi anak dia isap rokok. Kata dia, aku ni terlajak dah. Tua nak mampus nak berhenti, tak boleh. Mu jangan nak mula. Kata, pak mu dia isap rokok, tak bagi kami isap rokok. Apa? Aku tapah lagi mulut. Ingat sikit. Aku ni pak mu, aku tahu apa molek tak molek kamu. Walaupun aku tahu apa molek kamu, aku dah buat ni benda tak molek lah. Aku tahu lah benda ni tak molek. Aku tak mau jadi macam aku ni terlajak tua nak mampu orang tua. Nak berhenti pun payah. Bunyi kat sini sikit. Aku nak berhenti pun payah dah. Berhenti pun 3-4 kali tak berhenti, ambil kelek ni. Mu jangan dong lah. Dapat aku tabung mu ni. Pasal apa tu? Dia tak nak bagi anak dia macam dia. Jangan share lah. Dia isap aku dong. Bila kita isap ni anak bapa isap apa pun nampak anak mu kali apa tak guna, titih tak guna langsung, dah lah tak guna, titih tak guna tak tak ya dia masalah benda haram tu kita buat dia berdosa, tu berdosa. Sembahyang ni sah tak sah, merokok ni batal sembahyang ya? Merokok tengah sembahyang batal okey. Ya, penting. Memang kadang-kadang cuma nak kata gini lah, dia akan jadi sembahyang kita, solat kita sia-sia lah. Sikit soalan ini. Mu solat ni pasal apa? Allah Ta'ala suruh, betul tak? Jadi mu isyak rokok tu siapa dia suruh? Patutnya macam mana? Kalau kita kenal Allah Ta'ala betul-betul, sembahyang dia suruh aku boleh buat, merokok dia suruh berhenti aku isyak, nak jadi apa aku ni? Awak bodoh tu kan ni aku. Kalau kita pasang kita bodoh, kita tinggal bodoh sungguh. Lepas tu kemuk duk isyak, dah tahu haram duk isyak agak, duk habis duit. Bini duk mampek lama dah, anak pun duk mampek lama dah, kawan mu dah kata busuk mulut lah, macam-macam lah, katalah gitu kan. Kita boleh mampek sampai kita berhenti. Betul. Tapi nisbah semayang kita, sembahyang takut jadi sia-sia.
Dia saya ngaji ada tok guru sebut, bila kita buat benda yang baik pun buat juga, benda buruk buat juga. Dia istilah macam duk sakit pergi ambil ubat, tapi masa yang sama duk makan kacung. Dia turut pasal ubat darah tinggi makan enggak, tapi makan tak patang, balung habis semua. Lembang, ketupat, rendang, kambing, gajah apa semua telan. Tapi ubat darah tinggi kecil manis makan enggak? Ya. Sia-sia lah. Sia-sia. Macam tu lah ibadat kita. Pasal ada benda yang kita buat tak kena. Itu kot. Baik. Jadi seterusnya dia nak sebut, dia kata dia peliharakan kuliat yang 6. Jadi yang ni adalah yang saya sebut di awal tadi, hukum hakam Allah Ta'ala ni paling besar yang kita nak jaga 6 perkara ni. Kalau dalam matan Jaharah tu dia disebut macam ni, wahibzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Kata dia wajib pelihara 6 perkara ni. Wahibzu din, pelihara agama. Satu, wahibzu dinin summa nafsin mal nasab, pelihara nyawa, pelihara harta, pelihara keturunan. Wa misluha aqlun, pelihara akal dan pelihara maruah. 6. Pelihara agama maksudnya apa? Jaga jangan sampai jadi kafir, jadi murtad. Sekali lalu kita sebut itu, detail dia akan sebut panjang, insya-Allah. Lagi apa? Pelihara nyawa, maksudnya jangan sampai bunuh diri. Isau kau bunuh diri kan, tapi bunuh diri pelan-pelan. Yang kita tak rasa kita duk bunuh diri kita. Kalau kita perasan macam mana naik bangunan 40 tingkat terkejun, kita pun tak nak buat tu. Tapi pasal slow pula tu, sambil tu duk rasa macam dapat kelazatan, kena tipu situ. Sikitlah azab ayat macam tu kan. Kalau hari ni pun malam ni rasa aku kena tipu, bujur oleh hutih. Sekali lalu sebut itu, pelihara agama, pelihara nyawa, jangan istilah sampai ada hukum bunuh diri kat kita. Lagi kena pelihara wahidudin sebab nafsin mal, pelihara harta, maksudnya jangan pergi curi. Dan antara pelihara harta tu, maksudnya harta kita mana tempat yang disuruh simpan, simpan molek-molek. Itu kot. Pasal disuruh jaga semua tu. Jaga iman kita, jaga harta benda kita, kena jaga. Rumah kunci tak? Dan kunci. Hamba ada bini kita, ada anak dara macam mana? Kunci tak? Pasal apa tu? Nak jaga jangan ada orang ceroboh masuk. Ambil harta suku, buat lari anak bini tu. Tak haru tu. Summa nafsin. Jadi pelihara agama, pelihara nyawa, pelihara harta, pelihara keturunan. Maksudnya jangan zina. Sekali lalu sebut itu, tu sekali lalu sebut syarah ni, memang syarah agak panjang dalam kitab ni. Lepas tu pelihara akal, daun ketung, ganja, dadah. Yang ambil itu hilang akal. Minum arak, semua tu salah besar. Paling besar hak sampai arak lah, boleh kena sebab. Kita belajar bab fiqh, boleh dihudud 40, boleh takzir sampai 40 lagi, jadi 80 kali sebatan. Dengan sebab minum arak. Tempat seumpama tu ketung, adik-adik dia boleh hilangkan ganja. Ni ketung siap tanya lagi, nak kick ke tak kick? Kalau kick RM5, tak kick RM5, kick RM8. Macam mana? Ambil baygon tu spray, depan mata tu, ambil. Ni kick nya, kick kau mapuh itu lah. Tapi minum boleh. Pasal dia dah jadi macam tu lah, teruk lah. Kalau tak minum tu dia tak boleh hidup lah. Itu kata lagi. Dia kata kadang-kadang dia pun nak berhenti, tapi tak boleh berhenti. Tu jangan mula. Pasal benda-benda ni, kita benda maksiat ni, dia bila dah terjebak, kadang-kadang kita pun tak nak. Kita pun tahu benda ni salah, kita pun tahu benda ni tak boleh, tapi nak berhenti tak boleh. Tadi saya sebut rokok nak. Siapa kata rokok ni mulai? Jawab agaknya. Tapi nak berhenti tak boleh. Tambah kawan sebelah pula. Kena kek. Ni macam kita pun cap ni dan garang ni. Leleh dia tu. Nak tahu apa tu kita tahu dah tu tak boleh, tapi nak berhenti tak boleh. Tu dah, jangan cuba-cuba beranikan diri nak pergi buat benda tak boleh. Pasal bahaya dia besar. Benda baik ni walaupun kita buat dah sedap, dia tak mustahil satu hari nanti kita tinggal. Maksiat ni bila dah masuk dia, memang kita buat mula-mula tak suka, tapi bila dah buat dia cinta, dia nak tinggal pun susah.
Memang Allah Ta'ala buat fitrah kat manusia macam ni kan. Jadi 5, 6 tu jaga keturunan, jaga maruah. Maksudnya jangan semudahnya kita ni nak menuduh orang kaki zina, mu kaki liwat. Tak. Kita tak diajar menjatuhkan maruah orang. Kalau sekecil-kecil perkara, kalau tuduh zina ni buat besar, kita diajar mengumpat, memfitnah tak boleh, ngumpat tak boleh. Fitnah ni maksudnya benda dia tak buat, kita kata dia ni mencuri, dia ni hak ni, hak ni, hak ni, hak ni, padahal dia tak buat apa pun. Bahkan ada aib yang ada pada dia, kita sebut aib di belakang dia, tu pun salah. Gaji besar, rumah kecil, rumah kecil yang salah. Yang tu pun istilahnya menjatuhkan maruah dia. Kita tak dibenarkan menjatuhkan maruah orang. Kalau agak tak puas hati, gaji besar, rumah kecil, bagi duit suruh dia berbesar rumah. Jangan cakap belakang dia, gaji besar orang main, rumah kecil. Abah lagi nak sebut apa? Bini comel, dia hudoh. Hudoh tu, mu tak puas hati, mu bagilah comel. Bukan, dia pun tak mahu hudoh. Bini handsome, bini putih, dia hitam. Hitam tu, mak pak mulai anak beringuh. Beringuh. Hak tu pun teratur pun haram, nama dia ngumpat. Gaji tapi tidur tu. Nisbah nak kejut kan, tapi mu kata hak tak molek dia, aib dia tu di belakang orang. Kalau dia tidur, mu kejut dia, suruh dia bangun, jangan duduk tidur lah. Tu suku, tu bagus. Tu nasihat. Ni tak, mu tak usah duduk kawan dengan dia ni pantang ngaji, tapi pegang kita buka, start 5 minit dia tidur awak lagi. Mu cerita tu 4 teratur pun haram, tambah mu tuduh zina dengan orang. Tu 6 perkara kuliah agama kena jaga. Dan 6 ni semua benda besar. Dan agama kita pun memang nak suruh jaga 6 ni. Jaga agama besar sekali ya. Tu yang dalam kitab ni agak panjang juga dia sebut. Cuma nak sebut satu-satu tu agak detail nanti. InsyaAllah kita tengok kemudian. Pasal sebut agama yang maksudnya apa? Kalau kita memang nak sebut agama ni, jangan bagi orang murtad. Antara dia kena ada undang-undang dalam kerajaan, siapa murtad bunuh, tu suku. Pasal dalam 6 ni dia akan ada hudud ni. Dalam masa yang sama juga kena atur program macam mana nak jaga 6. Kalau saya sebut sekali lalu lah, walaupun akan jumpa ni insya-Allah, nak jaga agama supaya jangan ada orang murtad je nak. Tu yang ada hukum murtad bunuh, supaya orang takut murtad. Tu. Nak jaga nyawa macam mana? Bunuh orang kena kisos. Sikit bahasa itu. Kalau cederakan anggota pun boleh balah. Dan kalau kata anggota yang berpasang kena bayar diat 100 ekor unta. Ada, kita belajar fiqh kat masjid macam tu. Dah lepas pun bab tu. Pelihara harta, mencuri potong tangan. Kalau misalnya jadi perompak di jalan, qati'un tariq, boleh potong tangan kanan bersilang dengan kaki kiri. Mencuri, merompak. Merompak tu jadi qati'un tariq, berjamun jalan. Pelihara keturunan, boleh rejang sampai mati ataupun sebat 100 kali dan buang daerah setahun. Lagi akal, boleh sebat, saya sebut dah tadi, boleh sebat 40 hingga 80 kali sebatan. Tuduh zina 80 kali sebatan. Maksudnya ada hukum hudud situ. Dalam masa yang sama, semua kena jaga. Macam mana misalnya bagi contoh, tak mencuri. Kunci rumah tinggal, ada jiran report polis, rakan polis, ada adik-adik tu kan, peronda apa semua rumah tu besar sekali. Nanti dia tengok bab agama lah, macam mana supaya orang jangan murtad. Kecil-kecil bagi pendidikan Islam, buka sekolah agama, bukan buka sekolah kebangsaan. Apa dia tu yang kata, tu kata detail panjang. Cuma sekali lalu yang ni 6 perkara kena sebut, dan insyaAllah kita perhati nanti dan kita ambil tindakan. Kalau kerajaan tak buat pun, wajib atas kita kena buat. Yang kerajaan tak buat sekolah agama, kita kena buat sekolah agama. Dia tak sediakan kuliah maghrib, kita buat kuliah maghrib. Bahkan tak cukup kuliah maghrib, buat kuliah isyak pula. Lepas isyak satu lagi, kuliah tengah malam pukul 12. Macam apa? Ni kita nak mengaji, nak tahu. Ada guru pula boleh mengajar. Kalau kita duduk tepat mengaji betul-betul tak, kat pondok-pondok memang macam tu. Saya pun kat pondok tak mula lagi. Kalau ni, hari ni pun kalau ikut jadual tu kena arah nak mula ni. Saya balik ni pukul 11 ada kuliah lagi kat pondok.
Pukul 11 baru mula. Kena baca kitab syekh lah sampai pukul 2 lagi baru habis. Kalau syekh lah, kalau letih lagi tak boleh. Pukul 12 kita nanti. Kalau baca tu pula semua masih fresh, kita pun tengah sihat lagi, anak pun sihat lagi, baru nak mula lah. Yang mana tak mengantuk lagi, baca kitab sampai pukul 2 baru habis, 2 pagi. Nah, kalau pondok memang tempat mengaji, memang mengaji tu. Cuma kita lah kalau buat kampung mengaji pukul 12 pakai tak bagi. Tok guru seorang bagi. Tapi kita tengok juga pasal saya tempat saya duk mengajar, memang ada masjid-masjid lepas maghrib kita berhenti pun lewat. Kalau macam saya mengajar ni kena 9.30 baru berhenti. Semayang pukul 10 suku, 11.30 mula mengaji lah lepas isyak. Berhenti 12.30 pukul 12 tu. Belah-belah dekat Lumut kat Seri Manjung sana ada tempat yang macam tu kan. Maksudnya memang ada tempat yang memang penduduk dia yang memang nak mengaji. Siang lah tak ada masa, sibuk kerja apa, masa ada malam. Maghrib kena pendek sangat, ambil masa nak lepas isyak satu kuliah. Jadi asal nak sebut tu tan jaga agama lah. Jadi kita nak jaga agama ni tu yang paling besar. Pengetahuan agama kita nak kena ambil, dan paling besar pengetahuan agama ni bab akidah. InsyaAllah jumpa akan datang, kita akan sambung nanti. Dan kita pelihara kuliah yang 6 sekali umum lagi lalu sebut dah 6 perkara tu. Pasal kitab kita ni disebut agak detail. Kita akan jumpa nanti pendetailan itu insya-Allah. Tangguh dulu itu. Soalan kalau ada sekitar apa kita sebut mengenai bab akidah yang dasarnya jadi pegangan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita kenal Allah Taala, kenal Rasulullah, insya-Allah kita akan jaga hukum hakam dia, dan kita akan sentiasa loba nak taat pada dia, bukan saja wajib, sunat, bahkan kita kalau boleh pewajibkan diri hatta wajib jadi wajib. Nazar nak kurban hak sunat pun nazar bagi jadi wajib. Hak seekor bubuh 2 ekor. Pasal apa? Nak bagi lazim diri buat ibadat tu dan tambat, bagi wajib, bagi buat je. Puasa Isnin Khamis sunat, wajib aku puasa Isnin Khamis, bagi wajib je. Yang ni orang ada kesungguhan. Bagus tak buat itu? Itulah dipanggil nazar. Ada bab memang fiqah kita belajar. Nak kata kalau orang yang memang kenal Allah Taala, dia tahu matlamat dia, hidup dia ke mana, dia akan tambat diri dia untuk buat taat, dan dia akan cegah diri dia untuk buat maksiat. Kata jangan kata haram, makruh, hal lara pun dia tak mau bau tak mau. Apa lagi nak buat? InsyaAllah kita punya azam bubuh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, keupayaan kepada kita untuk boleh taat kepada dia tahap tu insyaAllah. Soal lah kalau ada kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.